Hari ini saya nak menceritakan tentang seorang presiden yang pertama di negara Turki, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Siapa Mustafa Kemal Atatürk tu? Mustafa Kemal Atatürk dilahirkan pada tahun 1881 di Thessaloniki, Greece. Beliau berasal daripada keluarga kelas menengah, manakala ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Ibunya Zuraida merasakan Atatürk susah hendak dikenalikan sejak kecil. Dikisahkan bahawa Atatürk ni sering bertengkar dengan kakaknya sehingga memukul kakaknya. Tapi ayahnya tetap membela. Ayahnya merasakan Atatürk ni adalah anak istimewa yang akan mengubah masa hadapan. Kedua ibu bapa Atatürk ni sering bergaduh dan bertengkar mengenai Atatürk sendiri. Manakala Atatürk lebih memilih untuk memasuki tentera dan menjalani kehidupan secara bebas tanpa pegangan agama seperti yang dikehendaki oleh ibunya. Atatürk menamatkan pelajaran di sekolah akademik tentera dan menjadi kapten pada umur dia 24 tahun. Semasa berada dalam perkhidmatan tentera, Atatürk telah mengetuai beberapa siri peperangan yang membuatkan namanya seringkali terkenal. Tentu sahaja ada kalah dan menang dalam peperangan, tapi beliau tak putus asa untuk melumpuhkan kerajaan Uthmaniyah. Pada zaman Turki Uthmaniyah, terdapat dua parti politik yang dikenali sebagai Parti Al-Ittihad wal Taraq yang diketuai oleh Anwar Pasha dan Parti Atan wal Al-Hurriyah yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk sendiri. Kedua-dua parti ini adalah bertujuan untuk menumbangkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Anwar Pasha telah berkempen untuk menjatuhkan Abdul Hamid II dan telah mendapat sokongan daripada pemimpin Yahudi. Antara pemimpin Yahudi yang menyokong Anwar Pasha ni adalah Emanuel Kuroshun yang merupakan seorang Yahudi daripada Sepanyol. Salah satu cadangan dalam kempen tersebut adalah untuk mencetuskan rusuhan dan huru-hara serta mengaitkan Sultan Abdul Hamid II dalam rusuhan tersebut di Istanbul. Rusuhan tersebut tu dibantu oleh pasukan tentera Kemal Atatürk dan tersebut membuatkan ramai ulama dan tokoh agama ditangkap dan ada yang dikenakan hukuman gantung. Zaman kegemilangan Turki Uthmaniyah yang merupakan dinasti Islam terakhir dan terpanjang berakhir setelah berakhirnya Perang Dunia yang Pertama. Berakhirnya Perang Dunia Pertama ini menyaksikan berakhirnya kuasa Kesultanan Uthmaniyah dan mereka terpaksa menandatangani perjanjian yang merugikan seperti perjanjian Sevres yang akan menamatkan kewujudan mereka. Selepas tamat perang ini juga, sekutu menduduki pelbagai wilayah Kesultanan Uthmaniyah termasuklah kawasan penting seperti Konstantinopel ataupun kita panggil sebagai Istanbul. Penduduk ini menggantikan kuasa Kesultanan Uthmaniyah dan mencetuskan rasa tidak puas hati dan penentangan di kalangan rakyat dan tentera Turki. Mustafa Kemal Atatürk kemudiannya mengetuai beberapa siri pembaharuan radikal untuk memodenkan Turki dan menghapuskan unsur-unsur tradisional dan agama yang masih wujud dalam kerajaan dan masyarakat. Untuk mengetahui semua, sebenarnya usaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan sistem Khalifah Uthmaniyah ni telah mula seawal tahun 1905 Masehi apabila terdapat gerakan revolusi Turki yang telah disertai sendiri oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dalam gerakan ini, Mustafa Kemal telah menggulingkan Sultan Abdul Hamid II sebagai Sultan yang ke-34. Perkara dan situasi ini telah menjadi semakin serius apabila Mustafa Kemal Atatürk sendiri telah diangkat menjadi Presiden Turki yang pertama. Pada era ini, banyak perubahan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Antaranya adalah menghancurkan sistem Khalifah Islamiyah dan menggantikannya dengan sistem Republik Sekular. Kedua, segala usaha untuk menaikkan syariat Islam di Turki adalah dilarang sama sekali. Sesiapa yang menegakkan syiar Islam pada ketika itu dianggap sebagai penjenayah. Tiga, ayat Al-Quran diubah dan ditukar ke dalam tulisan dan bahasa Turki. Keempat, laungan azan adalah dilarang sama sekali dan jika ada muazzin yang berkeras untuk melaungkan azan, maka azan tersebut perlu dilaungkan di dalam bahasa Turki. Kelima, tempat laungan azan yang berdekatan dengan istana Mustafa Kemal Atatürk dirobohkan dan dihancurkan atas sebab Mustafa Kemal Atatürk berasa terganggu dengan laungan yang kuat. Keenam, Masjid Hagia Sophia iaitu masjid pertama yang telah diwujudkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih diubah menjadi muzium. Ketujuh, masjid-masjid di Turki ditutup dan solat berjemaah dilarang sama sekali. Seterusnya, sebahagian daripada masjid telah pun diubah menjadi gereja. Kesembilan, semua sekolah agama, amalan sufi dan tarekat diharamkan di negara Turki. Kesepuluh,
kaum wanita dilarang untuk memakai tudung, bahkan para wanita juga dikehendaki untuk memakai skirt di tempat terbuka. Ke-11, kaum lelaki pula tidak dibenarkan memakai kopiah di kawasan terbuka. Sebaliknya diseru untuk memakai topi koboi sebagai tanda era Turki moden. Untuk menukar sistem pendidikan, mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains dijadikan mata pelajaran wajib. Subjek agama dihapuskan. Mustafa Kamal telah menukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi selaras dengan ideologi Republik yang dibawa. Inilah perubahan yang telah dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk tatkala menjadi Presiden Turki yang pertama. Perkara ini akhirnya telah mengakibatkan sistem kerajaan Khalifah Islamiyah yang telah pun menguasai dunia hancur di tangan Mustafa. Ada seorang ulama yang membantah sekeras-kerasnya segala ideologi yang tidak munasabah. Merupakan tokoh ilmu Islam yang bernama Badi'uzzaman Said An-Nursi. Gelaran Badi'uzzaman diberi kerana kepetahan beliau dalam menyampaikan ceramah yang sentiasa berjaya membuka pendengarannya dan berbahas sehingga dapat mengalahkan ulama-ulama yang terkenal pada masa itu. Pada tahun 1925, Badi'uzzaman telah dihukum selama 25 tahun pengurungan dan penjara. Beliau telah dihukum untuk dihantar ke tempat yang terpencil, iaitu daerah Barla, sebuah desa kecil di penggunungan wilayah Sparta. Ketika itu, Mustafa Kamal berharap pengikut dan anak muridnya sedih dan menderita. Namun, lain pula yang jadi di Barla. Semakin ramai pula pengikut dan anak muridnya. Keadaan di Sydney sedikit pun tidak melunturkan maupun mematahkan semangat. Beliau terus beribadah dan berdakwah. Apabila Mustafa Kamal Atatürk menutup masjid, menukarkan azan ke dalam bahasa Turki, menukarkan Masjid Hagia Sophia menjadi muzium dan memaksa lelaki Turki memakai topi koboi, Badi'uzzaman telah melakukan penentangan melalui hasil penulisannya. Beliau telah menghasilkan sebuah risalah yang berjudul An-Nur bagi mengajak rakyat Turki kembali kepada iman. Risalah ini telah disebar melalui anak muridnya dan beliau menghasilkan sebanyak 200 risalah An-Nur dengan hanya tulisan tangan. Atatürk telah memberi tawaran kepada Badi'uzzaman untuk membebaskan beliau hidup seperti biasa dengan syarat tidak memusuhi dan perlu bekerjasama dengan seluruh ideologi Mustafa Kamal. Tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Badi'uzzaman. Beliau tidak akan bekerjasama dengan pemimpin yang zalim. Badi'uzzaman pun ditangkap dan dihukum penjara atas tuduhan menyebarkan risalah yang diharamkan serta menghina Presiden Turki. Hari-hari akhir hayat Mustafa Kamal Atatürk, diceritakan Mustafa Kamal telah menderita dengan pelbagai penyakit serius di mana daya ingatan beliau juga semakin lemah. Ketika beliau menikmati hidangan makanan tengah hari, darah keluar dari hidungnya. Doktor mengatakan bahawa keadaan ini sering berlaku pada seorang yang kuat bekerja dan darah itu akan berhenti bagi menenangkan hati Mustafa. Darah sering keluar dari hidung tanpa henti. Beliau juga mengalami kesukaran untuk tidur, mengalami sakit gatal di celah peha dan merempak hingga seluruh badan sehingga menjadi semakin teruk. Dalam masa yang sama, darah juga keluar dari hidung tanpa henti. Pelbagai cara dilakukan untuk menyembuhkan penyakit yang dihadapi, tapi semakin serius. Akhirnya, Dr. Nahar Rashad Bakar telah berjaya mengesan punca penyakit kulit yang dialami oleh beliau, iaitu liver cirrhosis atau hepatitis. Mustafa sering berasa kepanasan dan pelbagai cara dilakukan seperti mandi dengan ketul ais dan mandi di tengah laut, tetapi semua tak berjaya. Perutnya juga membusung yang mana di dalamnya terdapat cecair. Beliau telah didiagnosis dan menderita sirosis hati. Bagi mengubati perutnya, cecair di dalam perut perlu dikeluarkan. Setelah sembuh, dia meneguk semula arah dan melakukan tabiat lamanya. Tanpa menghiraukan nasihat doktor, beliau sedar kematian semakin hampir. Pada tanggal 10 November 1938, Kamal Atatürk meninggal dunia di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki. Lepas beliau mengalami kesakitan melampau di perut dan dadanya. Dalam pada itu, para pemesan telah mengalami perbalahan tentang tempat untuk menyembahyangkan Presiden Turki itu. Lalu, mereka mengambil keputusan untuk menyembahyangkannya di bilik tertutup di istana menggunakan bahasa Turki. Selepas percubaan untuk mengembumikan jenazah beliau di dalam tanah gagal, para pembesar meletakkan jenazah beliau di Muzium Etnografi yang terletak di Ankara. Ulama mengatakan bukan sahaja bumi Turki tidak menerima mayat Mustafa Kamal Atatürk, malah seluruh bumi Allah tidak menerima mayat beliau. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.